Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Hamzah bin Yusri, nombor metrik 1180722. Okey, hari ini saya akan membentangkan individual assignment saya, pejuang saham yang bertajuk volume. Okey, bab 1, pengenalan. Apa itu volume? Volume adalah salah satu elemen terpenting dalam trading atau dipanggil ibu segala indikator. Dari segi bahasa, volume ni bermaksud jumlah transaksi ataupun jumlah pembelian dan penjualan yang berlaku pada ketika itu. Fungsi utama volume adalah untuk mengukur keaslian pergerakan saham. Sekiranya saham tersebut bergerak dengan banyak dan diikuti dengan volume yang besar, kita boleh beranggapan yang pergerakan itu adalah pergerakan yang tulen atau genuine dan berkemungkinan pergerakan susulan akan berlaku pada keesokan harinya. Seterusnya, penerangan mengenai indikator volume. Dalam trading, salah satu indikator yang mudah digunakan dan termasuk salah satu indikator tertua dalam dunia trading adalah indikator volume. Indikator ini terbentuk sebagai akumulasi dari jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Jika jumlah permintaannya iaitu demand banyak, maka volumenya akan digambarkan dalam bar chart berwarna hijau, dan jika jumlah persediaan iaitu supply atau penjualannya lebih banyak, maka digambarkan dalam bar chart yang berwarna merah. Indikator volume merupakan salah satu jenis indikator yang tidak didasarkan pada harga tapi merujuk pada jumlah perdagangan yang terjadi pada period atau tempoh waktu tertentu. Jika jumlah pembelian yang banyak, maka indikator volumenya berwarna hijau memanjang. Sebaliknya, jika terjadi aksi penjualan, maka indikator volumenya berwarna merah memanjang. Contoh carta di atas adalah share milik K Power Berhad. Yang ada di bawah candlestick chart itu adalah volume iaitu bar chart. Ini adalah volume untuk K Power Berhad. Bab kedua, indikator yang berdasarkan volume. Indikator volume yang biasa digunakan dalam trading. Antara indikator volume itu sendiri, ada banyak indikator lain yang berdasarkan pada data volume. Daripada analisis yang didapati, indikator lain yang berdasarkan indikator volume tersebut dapat membantu trader iaitu investor untuk lebih memahami dan mengetahui apa yang berlaku pada pasaran iaitu market ketika itu. Berikut adalah beberapa indikator volume yang biasa digunakan iaitu OBV indicator, volume RSI, money flow index, check-in money flow indicator dan accumulation distribution. OBV indicator. OBV indicator yang dikenali sebagai on balance volumes adalah technical analysis indicator yang mengaitkan aliran volume dengan perubahan harga security. Ia menggunakan cumulative total of positive dan negative trading volume untuk meramalkan iaitu predict arah harga iaitu di mana harga akan pergi. Pengiraan OBV. OBV adalah jumlah trading volume yang bergerak dan menunjukkan sama ada terdapat aliran masuk atau keluar dari volume. Oleh itu, bergantung pada bagaimana harga semasa ditutup berbanding dengan penutupan sesi sebelumnya. Terdapat 3 cara pengiraan OBV iaitu sekiranya harga penutupan sesi semasa lebih tinggi daripada harga penutupan sesi sebelumnya, maka OBV semasa nak dapatkan OBV semasa, OBV sebelum tambah dengan volume sesi semasa. Yang kedua, sekiranya harga penutupan sesi semasa dengan harga penutupan sesi sebelumnya, maka OBV nak dapatkan OBV semasa, OBV semasa tolak OBV sebelumnya. Yang ketiga, sekiranya harga penutupan sesi semasa lebih rendah daripada harga penutupan sebelumnya, maka OBV sebelumnya tolak dengan volume sesi semasa.
Penerangan OVV. Dipercayai bahawa OVV menunjukkan interaksi antara institusi dan pedagang runcit dalam pasaran. OVV digambarkan sebagai line chart yang terpisah dengan carta harga utama. Dengan menjadi jumlah boleh terkumpul, OVV indikator perlu menaik apabila harga meningkat dan menurun apabila harga jatuh. Sekiranya harga membuat kenaikan baru, OVV juga perlu membuat kenaikan baru. Sekiranya OVV membuat lower high ketika harga membuat higher high, terdapat classical bearish divergence, iaitu menunjukkan bahawa hanya pedagang runcit yang membeli. Jenis bearish divergence yang lain berlaku apabila harganya agak tenang dan gagal membuat higher high, tetapi OVV melonjak tinggi daripada ketinggian sebelumnya, iaitu menunjukkan bahawa pedagang institusi mengumpul short positions. Dalam kedua-dua situasi tersebut, peluang untuk harga jatuh lebih tinggi. Sebaliknya, harga membuat lower low dan OVV membuat higher high. Terdapat classical bullish divergence yang menunjukkan pedagang institusi tidak percaya dengan pergerakan itu. Jika OVV membuat lower low ketika harganya tidak berubah atau membuat higher low, terdapat non-classical bullish divergence menunjukkan yang pedagang institusi mengumpul long positions. Volume RSI. Volume RSI adalah indikator volume yang mengukur kelajuan dan perubahan volume semasa harga up close dan semasa harga down close. Volume RSI ini juga adalah momentum indicator yang cuba mengukur perubahan trend harga melalui perubahan bullish ketika harga close up dan bearish ketika harga close down data volume. Dengan kata lain, volume RSI ini sama seperti price based RSI. Walau bagaimanapun, arah perubahan iaitu up volume atau down volume ditentukan oleh arah penutupan harga. Jadinya indikator volume ini membandingkan volume traded semasa sesi dagangan ketika harga ditutup lebih tinggi dengan volume trade ketika harga ditutup lebih rendah untuk mengetahui mana yang lebih kuat. Pengiraan volume RSI sama seperti price based RSI, tetapi perbezaannya adalah data volume digunakan dan bukannya data harga. Pengiraannya ada 4 proses. Yang pertama, kira up close dan down close perubahan pada harga. Yang kedua, dapatkan end period smooth moving average iaitu SMA pada up volume dan down volume. Yang ketiga, kira faktor relative strength RS, dan yang keempat, kira RSI. Penerangan volume RSI. Volume RSI boleh dikatakan sama dengan price based RSI seperti jenis harga. Indikator volume berayun iaitu oscillator antara garis 0 dan 100 dan sekitar 50%. Garis bawah 30% dikira sebagai oversold, sementara garis atas 70% dikira sebagai overbought. Apabila indikator mulai membuat kenaikan daripada paras oversold region dan melepasi garis 50%, ini menunjukkan kenaikan mendominasi. Sebaliknya, apabila indikator mulai membuat penurunan daripada paras overbought region dan melepasi garis 50%, ini menunjukkan penurunan mendominasi. Gambar di bawah menunjukkan divergence yang sama dengan OVV indicator. Seterusnya, Money Flow Index (MFI). Money Flow Index (MFI) adalah indikator volume yang berayun iaitu oscillator di antara 0 dan 100. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan arah aliran mata wang dengan menganggarkan nilai transaksi terkini dan net direction pada transaksi. Indikator ini juga menggunakan harga dan data volume untuk mengenal pasti kawasan overbought dan oversold. Indikator volume ini, MFI, ini dibuat oleh Gino Kong dan Avrum Saudak dengan menggunakan logik yang sama dengan Relative Strength Index RSI. Indikator ini, MFI, sering disebut atau disamakan dengan volume weighted RSI oleh beberapa penganalisa kerana ia menggunakan harga dan data volume dalam pengiraan. Pengiraan Money Flow Index (MFI). Pengiraan Money Flow Index sama dengan pengiraan RSI dan ia mempunyai 4 proses pengiraan. Yang pertama, kira harga biasa. Yang kedua, kira aliran mata wang positif dan negatif. Yang ketiga, kira nisbah aliran mata wang. Dan yang keempat, kira indeks aliran mata wang. Penerangan Money Flow Index (MFI). Indikator ini menunjukkan berapa banyak security yang didagangkan oleh peratusan yang didagangkan dan peratusan yang didagangkan. Kebiasaannya, nilai 80 dan ke atas dianggap overbought, sementara nilai 20 dan ke bawah dianggap oversold. Tetapi pembuat indikator ini menyarankan nilai 90 untuk overbought dan nilai 10 untuk oversold adalah level yang sesuai. Selain itu, untuk kawasan overbought dan oversold,
Perbezaan antara harga dan indikator adalah penting. Sebagai contoh, jika harga membuat high high tetapi indikator membuat low high, ini menunjukkan pergerakan yang lemah dan harga mungkin akan buat reverse. Seterusnya, check-in money flow indicator. Check-in money flow indicator (CMF) adalah indikator volume yang mengukur volume aliran mata wang dalam jangka masa yang dipilih. Biasanya dalam jangka masa 20 atau 21, dibuat oleh Mark Chaikin. Indikator ini menggunakan volume aliran mata wang yang juga menjadi asas bagi Accumulation Distribution Index, tapi bukannya jumlah terkumpul. CMF mendapatkan sum pada volume aliran mata wang. Volume aliran mata wang adalah ukuran pada volume dan di mana harga close relatif pada keseluruhan sesi dagangan. Idea ini datang di mana buying pressure ditunjukkan oleh kenaikan volume dan penutupan berulang di bahagian atas pada keseluruhan sesi harga. Sementara selling pressure ditunjukkan oleh peningkatan volume dan penutupan berulang di bahagian bawah keseluruhan harga. Buying dan selling pressure disertai oleh kenaikan volume tetapi tempat closing harga adalah sesuai dengan arah harganya. Oleh itu, indikator berayun iaitu oscillator tentang zero line. Di atas zero menunjukkan bullish trend dan di bawah zero menunjukkan bearish trend. Pengiraan check-in money flow. Pengiraan CMF ada 3 proses. Yang pertama, kira cross location value. Yang kedua, kira money flow volume. Yang ketiga, kira check-in money flow. N adalah jangka masa yang dipilih, biasanya 20 atau 21. Penerangan check-in money flow. Indikator volume ini, CMF berayun oscillate antara positif 1 dan negatif 1, tetapi mungkin tidak akan sampai tahap ekstrim. Ini kerana penutupan berturut-turut pada kenaikan dan penurunan untuk keseluruhan N tempoh untuk CMF untuk capai nilai 1 atau negatif 1. Sebahagian besarnya akan berayun oscillate antara 0.4 hingga negatif 0.4 dan 0 sebagai garis tengah. Apabila indikator ini, iaitu CMF, menarik di atas garis zero ke kawasan yang positif, dapat peningkatan buying pressure dan penurunan selling pressure. Sebaliknya, apabila ia turun di bawah garis zero, dapat peningkatan selling pressure dan penurunan bullish pressure. Indikator ini juga, iaitu CMF, menunjukkan perbezaan bearish dan bullish. Gambar di bawah menunjukkan check-in money flow CMF indicator. Seterusnya, accumulation distributions (AD). Sebagai indikator volume, accumulation distribution index berkait dengan security volume yang ditransaksikan kepada perubahan harganya. Ia menggunakan data volume dan harga untuk menentukan sama ada stok sedang dikumpulkan atau diedarkan kerana ia menggunakan volume untuk mengukur price momentum. Ini adalah leading indicator. Pengiraan accumulation distribution. Pengiraan AD ada 3 proses. Yang pertama, dapatkan cross location value. Yang kedua, hitung money flow volume. Yang ketiga, kira current accumulation distribution value. Penerangan accumulation distribution. Indikator ini menunjukkan bagaimana harga ditutup dan kekuatan di sebalik pergerakan tersebut kerana ia diperoleh daripada produk dari lokasi dan volume yang dekat. Indikator akan meningkat dengan lebih cepat jika harga ditutup dengan volume yang benar, menunjukkan strong buying yang kuat. Sekiranya di sisi lain harga ditutup hampir rendah pada keseluruhan sesi dengan volume yang besar, ini menunjukkan selling pressure yang kuat. Indikator ini dapat membantu dalam menilai trend harga dan potensi untuk pemulihan harga, iaitu price reversal. Sekiranya harga berada dalam uptrend, indikator juga perlu berada dalam uptrend. Sekiranya indikator berada dalam uptrend, ini mungkin menunjukkan selling pressure, iaitu distribution, dan harga ini cenderung untuk melakukan perbalikan downtrend. Sebaliknya, jika harga berada dalam downtrend dan garis AD menaik, ini menunjukkan mungkin ada buying pressure, iaitu accumulation, dan harga mungkin akan segera menaik.
Bab 3. Bagaimana cara menggunakan volume dan volume indicator dalam trading. Menambah satu atau dua indikator volume dalam analisis tools dapat dengan mudah membantu kita dalam trading. Selain itu, indikator volume boleh membantu kita dalam memastikan validity of a setup sebelum kita memulakan trading atau memberi amaran awal tentang trading yang tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa senario di mana indikator volume dapat membantu kita dalam trading, antaranya adalah breakouts dan breakdowns, trading false breakouts, pullbacks and reversals. Breakouts dan breakdowns. Dalam trading, breakouts kebanyakan trader investor mencari harga untuk ditutup di atas resistance level sebelum memulakan trading mereka. Biasanya harga akan ditutup di bawah support level untuk menjadi breakdown. Walau bagaimanapun, untuk harga ditutup mungkin tidak cukup untuk memastikan variety of a breakout or breakdown. Kita boleh menambahkan pada gambar iaitu breakout atau breakdown yang berlaku disebabkan volume yang besar mempunyai keberhasilan yang tinggi daripada volume yang kecil mempunyai keberhasilan rendah. Ini berlaku kerana peningkatan volume semasa breakout menunjukkan kekuatan pergerakannya, manakala penurunan volume menunjukkan kurangnya pergerakan yang dilakukan. Carta di atas trading Apple dan di atas adalah trading Apple dan kita boleh lihat garis rintangan iaitu resistance pada $196 iaitu breakout dengan gap pada awal Ogos 2018. Kita boleh perhatikan OBV menaik iaitu volume tinggi ketika breakout berlaku menunjukkan bahawa kekuatan yang cukup di sebalik pergerakannya. Kita lihat pula carta untuk breakdown. Carta di atas masih trading Apple. Kita boleh lihat bagaimana harga turun pada support level dan volume berayun to oscillator meningkat ketika breakdown berlaku yang menunjukkan keyakinan untuk penurunan berlaku. Harga dijangka akan turun pada sesi yang berikut. Seterusnya, trading false breakouts. False breakouts sering berlaku dalam pasaran, iaitu market, sebahagiannya kerana kecairan iaitu liquidity yang ditawarkan oleh pemain institusi, iaitu institutional player. Pedagang runcit yang hebat telah belajar untuk mengesan particular signature of the smart money sebagai penunjuk mereka dalam trading. Dalam beberapa keadaan, false breakout ini membuat corak iaitu pattern seperti kaki pattern di mana corak ini dapat menguntungkan traders dan investor. Carta di atas adalah trading Apple pada bulan Oktober 2018 setelah membuat kenaikan $229 pada bulan September. Terdapat percubaan untuk menerusi di atas kenaikan pada bulan Oktober, tetapi volumenya lemah seperti yang ditunjukkan volume berayun iaitu oscillator yang terletak jauh di bawah garis. Pada hari-hari berikutnya, harga berubah kepada penurunan dan indikator volume naik di atas garis zero yang menunjukkan kekuatan dalam penurunan yang berlaku. Ini menandakan permulaan penurunan iaitu downtrend yang berterusan hingga akhir tahun. Carta di atas adalah trading Apple pada akhir bulan 2018. Kita dapat lihat volume rendah semasa percubaan breakdown dan bagaimana pada sesi berikutnya. Harga melakukan kenaikan dengan lonjakan volume. Ini adalah permulaan kenaikan yang berlangsung hingga bulan Oktober. Seterusnya, pullbacks. Harga keselamatan yang lain bergerak dalam gelombang iaitu wave, gelombang impulse wave dan gelombang pembetulan iaitu corrective wave iaitu pullback. Apabila market sedang menaik atau menurun, impulse wave iaitu dalam direction of the trend lebih besar daripada corrective wave iaitu pullback dalam arah yang bertentangan. Tetapi sukar untuk memberitahu permulaan pada pergerakan yang bertentangan jika ia hanyalah pembetulan atau price reversal. Di sini indikator volume dapat membantu kita menilai apa yang berlaku dan bagaimana menguruskan position kita. Pergerakan dalam arah trend disertai oleh volume yang lebih tinggi berbanding pergerakan dalam arah berlawanan. Berdasarkan carta di atas, kita dapat lihat bahawa terdapat downtrend iaitu trend line dan moving average.
Perhatikan bagaimana volume semakin mengecil ketika pullback dan bagaimana ia mula menaik dan itu meningkat ketika downtrend kembali semula. Dan berdasarkan carta di atas menunjukkan uptrend, perhatikan volume yang besar ketika harganya menaik, itu first phase of error, dan bagaimana volume semakin mengecil ketika harganya pullback pada anak panah yang kedua. Seterusnya, reversals. Selepas uptrend dan downtrend yang berpanjangan, jika harga mula menyatu dengan pergerakan harga yang lebih kecil tetapi pada volume yang berat, mungkin terdapat price reversal yang terlihat. Ini menunjukkan bahawa pelabur sedang mengumpulkan dan menghargakan positions. Di samping itu, indikator volume dapat membantu memastikan struktur pasaran harga reversal seperti head and shoulder, double top dan lain-lain. Cara indikator volume berkeluaran ketika right shoulder of the head dan shoulder pattern dapat memberitahu lebih mengenai persediaannya. Tambahan pula, perbezaan antara indikator volume dan harga adalah isyarat reversal yang kuat. Kita boleh lihat kat carta ni. Berdasarkan carta di atas, kita dapat lihat perbezaan bearish dengan harga membuat higher high ketika OBV membuat lower high. Ia meramalkan downtrend dengan betul. Berdasarkan carta di atas, menunjukkan perbezaan bullish dengan harga yang membuat lower low ketika garis accumulation distribution menaik, iaitu meningkat. Apa yang diikuti seterusnya adalah reversal of the trend. Okay, kita tengok pada gambar rajah ni. Jika harga naik diiringi kenaikan volume, maka dapat diprediksikan trend akan melanjutkan kenaikannya kerana partisipasi keramaian pada para investor yang bertambah. Jika harga naik tapi volume menurun, maka menandakan para pelaku pasar sedang tidak berminat melakukan transaksi tersebut dan diyakini akan mengalami perubahan trend. Yang ketiga, jika harga turun diiringi volume yang menurun, maka diyakini arah akan mengalami perusahaan trend. Dan yang keempat, jika harga turun diiringi volume naik, maka diyakini arah akan melanjutkan penurunan atau trendnya. Bab 4, kesimpulan. Dengan mengetahui indikator volume, memudahkan trader untuk membaca trend yang terjadi, apakah trend kenaikan berlanjut atau melemah. Dengan demikian, trader bisa mengambil posisi buy ketika harga mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan volume berwarna merah melewati moving average. Begitupun juga sebaliknya, trader bisa mengambil posisi sell saat harga melewati moving average dengan volume berwarna hijau kerana berada pada posisi naik. Namun, yang perlu diperhatikan pada saat mengambil posisi beli, sebaiknya perhatikan batang berwarna merah. Jika batang berwarna merah panjang dan jumlahnya lebih dari 2 serta melewati garis moving average, maka sebaiknya trader wait and see kerana penurunan akan berlanjut. Tunggu hingga harga berada pada level support, dan pada saat menjual sebaiknya pada saat harga berada pada level resistance. Oleh kerana itu, indikator ini perlu dikombinasikan dengan indikator lain yang memudahkan dalam menentukan level support dan resistance. Sekian daripada saya. Terima kasih.